Tangan dikocek, jalan menyengit, mata ke bumi, hati ke langit. Sabar menanti, peluang datang, begitulah. Wah, kita punya setup hampir sama ada yalah, baik. Saya tiru Abang Ed punya setup. Ezra Kong, apa khabar? Baik. You? How are you? I'm doing fine. Are you keeping busy this PKP? Busy. Cubalah sembang dengan orang, try baca benda. Ada juga buat lirik lagu. Mesti banyak filosofi yang dah dibaca lah, falsafah, all that. Tak, bukan. Saya cuba elak daripada berfalsafah. Nanti saya akan terpisah jauh daripada para pendengar. Ada banyak buat lagu? Ada. Just finishing up lah. Ada a few songs. And then demo kena siapkan demo and arrangement lah. Cuma itulah slow sikit masa PKP ni. Rasa malas lah. That's the thing. Dah ramai yang kejar dah. Sepatutnya before PKP ni siapa you kena record siapa ya? I pun dah lupa dah. Jawapan yang paling bagus lah. Ada a few song. Lagu Hakim Rusli ada satu, and Kaka and two rappers, Lokabi and Noki. Oh, cool. Ya. Sebenarnya among friends kan, kita orang berbincang even dengan Datuk Nasir, Aidit dan Alpha dan sebagainya. Kita memang selalu berbincang lah pasal pencipta lagu dan sekarang ni. Obviously nama you, Ezra dan Hale Sani adalah antara nama-nama yang kita selalu sebut lah sebagai pencipta lagu masa kini. So antara soalan yang saya selalu tanya, macam mana cara Hale dan Ezra bekerja sama? Itulah satu soalan yang sangat menarik untuk saya tanya lah. Menarik untuk jawab juga. Sebab Hale tu sifat dia macam like very flowing tau. So dia banyak idea Hale. So kita punya idea, the way we come with idea kan, dia tak tetap, tak ada cara yang tetap. Sometimes we start arrangement, sometimes start dengan lirik, kadang-kadang melody, kadang-kadang dalam kereta, I tengah pandu kereta, dapat idea lah Hale, then I send message ke Hale, macam mana kalau tajuk lagu ni kan, and then after dia pun dapat idea, dan kita jumpa kat studio. Yang penting kita buat sampai kita puas lah, tu je. As long as we are happy with the final end product, kita okay. Tapi cara dia tak tentu lah. Dia flow lah, sebab ilham tu dia datang, inspirasi tu dia datang tak tentu masa. And I don't know how to describe. Ya, betul. So you guys akan selalu berjumpa setiap hari, setiap malam ke? Macam mana? Sekarang dah jarang dah jumpa dia sebab dia terlalu busy. He's very busy lah sebab dah popular kan sekarang. So macam tu. Dah jarang lah sikit. Nanti kita sambung balik lah nanti. We see how. Kena gunakan social media dan modern technology untuk to communicate sejak dia sibuk ni kan sebelum PKP. Sebenarnya macam mana you guys met Masa tu jumpa kat studio Audimog dengan Omar K sekali buat lagu Mencinta untuk Azahil. Ada sebuah lagu Mencinta. Masa tu lah jumpa Hale. Tapi masa tu dia banyak bekerja sama dengan Omar. And then for me, I belum start lagi kerja dengan dia. And after that dia minta lagu untuk Nabila kan, dia nak buat lagu untuk Nabila. Dia datang dengan melody, dengan lirik sekali. That time lah. Ada verse, chorus, and then kita
tukar-tukar sikit, and then itulah dapat lagu Nabila, then kita buat lagu untuk Indah. So I think we build the chemistry first before we actually work on Hill's work. So bila kita buat lagu Jampi kan, dah ada chemistry dah. Like the way the flow is macam mana? The flow dapat dah before we worked on Hill's song. And then it becomes, dia rasa natural lah. Dia punya working flow tu daripada mula bertemu di Mencinta di studio Audi sehingga Jampi berapa lama masa tu? Oh, I kena check. Wah ni. Setahun 2 tahun ada? Ada. Rasanya ada. 2 tahun. Kadang persahabatan dan collaboration macam tu Ya. Luck lah, memang luck lah. Ya betul. I'm lucky I'm part of his journey lah macam tu. Memang luck lah. Dan obviously dia pun lucky to be part of your journey. Tapi I rasa kan kalau dia tak jumpa saya pun dia akan famous. I just got that feeling. Dia ada that star quality. Cuma dia tak luarkan je that character kan, watak dia yang Hill tu yang kita nampak yang nakal, yang very you know, flamboyant. Very flamboyant, very strong, and at the same time kan you get strong and rock and nakal at the same time. That is sesuatu yang luar biasa lah. Betul. Masa I jumpa dia kat studio baru dia, then only he show me his true side. Sebelum tu dia tak pernah pun dia nyanyi macam tu kan, that style. Then like, boleh lah orang ni. But I don't know why he never show that side before to the public. So kalau bukan saya, maybe orang lain yang produce. Saya faham. Saya faham. Yeah. Dan sangat bernasib baik lah yang you dengan dia yang dipertemukan dahulu. Ya. Dia lah. Ya. Nasib lah. Tu nasib. Ya. Tapi betul lah separuh penyanyi dia mesti ada star quality tu. Dan bukan semua orang yang menyanyi menjadi penyanyi ada star quality tu kan. Orang-orang macam Hale, kita berhadapan dengan dia pun kita boleh rasa satu aura, satu perasaan, satu karisma yang dia ada. Bila dia masuk bilik pun, bilik tu bau bilik pun jadi bau dia kan. That kind of aura. Tapi I rasa setiap orang pun ada. It's just sama ada dia orang nak meluahkan saja atau tidak. And then whether the producer can find that angle kan, kita kena cari sudut di mana watak dia boleh menonjol dan at the same time the public boleh terima. So is how we hide the sides of the artist that we don't want to show. Macam Instagram foto lah, kita cari angle yang best, then the part yang ada pimple kita sorokkan. Sorokkan. Macam tu lah. Betul. Tapi dalam kehidupan dalam kehidupan nyata amat sukar untuk menyembunyikan kelemahan dan mempamerkan kekuatan. Masa live tu dia kena strong lah. Ya. Kalau rakaman boleh edit lah. Ya, betul. I mean bukan edit, kita boleh cari take yang buat that character of the artist lebih menonjol, or pilih takes yang menunjukkan karakter artis tu dengan lebih menyelah. Ya, betul. Ya. Kenapa awak ingat sebelum pertemuan korang berdua ni Hale tidak mempamerkan ciri-ciri yang menarik pada dia? Kenapa dia seolah-olah menyembunyikan ciri-ciri kualiti tu? Saya pun tak tahu. That's why I'm lucky lah. Lucky lah, just luck lah. Luck. Awak nampak benda tu dan awak terangkan kepada dia. Perkara inilah yang mesti diserlahkan. Yeah. When I saw it's like, bro, kenapa kau tak nyanyi macam ni kat luar? Why only in the studio? Kan? Maybe sometimes you don't know kan. Benda macam ni. Ya, betul. Kadang-kadang kita
kadang-kadang kita menyembunyikan diri kita yang sebenar, yang kita ingat tidak begitu menarik, tetapi diri kita yang sebenar tu yang paling menarik kepada orang. Betul. Saya membesar dengan perasaan malu kerana saya gagap. Gagap. Ya, stammer. Ada ke? I rasa I lebih stammer lagi now. Ya, saya membesar masa saya budak-budak kecil, umur 6 tahun, 7 tahun. Saya ada adik-beradik yang ramai. Saya punya bapa selalu bawa dia punya saudara mara datang tinggal dengan kita orang. Jadi rumah kita penuh dengan orang. Jadi menjadi budak, menjadi adik yang di nombor pertengahan dalam keluarga dan di kalangan saudara mara yang ramai, mereka selalu buat lawak terhadap saya punya kegagapan. Jadi dia boleh menjadikan seorang itu lebih bersifat malu. Tapi nasib saya bertuah, saya overcome saya punya malu, saya lebih tunjukkan saya punya aggression dan sebagainya. Maka saya overcome benda tu. Dan saya kadang-kadang menggunakan kegagapan saya sebagai kekuatan saya. Aggression dari segi kemahiran menulis lirik ke aggression like just upfront? Tidak, aggression daripada segi apa-apa kemahiran yang saya ada. Kalau saya pandai, kalau saya boleh tulis, saya kadang-kadang saya merasa yang saya menulis seperti seorang cowboy yang pakai 2 pistol. Wow. How come Kenapa? Why that? Cowboy yang 2 pistol masa menulis. What does that mean? Dengan satu keberanian, dengan satu semangat gung-ho. Langgar. Langgar dengan semangat semangat langgar, semangat gung-ho tu kan. Because orang cakap menulis memerlukan keberanian kan. Dia mesti berani nak keluarkan dia punya perasaan. Tak boleh rasa malu masa nak menulis kan. Ya, betul. What's the secret? Kalau dah menulis begitu banyak lirik yang power kan and all the hits, what is your secret? Sebenarnya I really don't know, but I guess the need to tell that story. I just need to tell that particular story in the best possible way. I don't know, trying to be cute ke, to be attractive at the same time. Itulah dia. Sekarang saya pun cuba untuk menulis lirik. Actually, for the last 2 years I've been learning lah how to write. So I rasa kan macam when I start masa ni, I perlukan like at least 2-3 hari untuk siapkan satu lirik yang saya puas hati. But you told me before kan, kalau kau duduk, kau menulis, dalam 30 minit kau siap lirik. Abang Ed akan boleh siap satu kan lirik. So how do you go from there to there? Like sampai kebanyakan masa bukan all the time yang 30 minit boleh siap lah. Kadang-kadang 30 hingga 2 jam juga. Nasib pada ilham yang datang. Sebenarnya saya, to be honest, saya sendiri pun tak tahulah apa macam mana kita boleh hasilkan sesuatu perkara tu. Saya pun tak tahu apa rahsia dia. Keperluan untuk menulis tu ke, tak ada apa yang clever saya boleh share dengan siapa-siapa pun lah mengenai bab ni. Dari mana datangnya idea tu Is it from memory or is it from, that's what I don't know. That's what yang pelik sikit. For you. Saya rasa daripada memory tau. Daripada memory. Kebanyakan orang yang saya jumpa yang into writing dan into quality writing, baik lyric writing ataupun novel ataupun fictional writing kan, mereka mempunyai kecenderungan yang amat sangat untuk mengingati peristiwa yang lama. Mereka boleh ingat umur mereka 4 tahun. Macam mana ketika mereka umur 4 tahun. So dia memang satu himpunan pengalaman impression on the mind sejak kecil. Saya rasa ya betul, dia himpunan pengalaman, tapi mungkin bukan pengalaman sendiri, tetapi
perkongsian daripada pengalaman orang lain dan percampuran dengan a bit of imagination pun, I suppose. Okay, macam mana pula dengan penulis yang dia lebih kepada yang mengkaji. So dia bukan dapat ilham tu dari pengalaman, dia kaji. It's like macam pengarah-pengarah filem kan. Dia orang tak pernah jumpa UFO, tak pernah pergi perang, tapi masa duduk kat sinema kan rasa macam wow, it's like a perang scene. Even though I never went to war before. Betul. Kan. Betul. So kalau penulis macam tu, adakah dia punya seni dia is less of seni? Dia tak, No, not at all. Non any lesser, as I would suppose. Saya rasa most of the time, regardless of, saya juga buat skrip. Saya buat skrip untuk TV program, magazine dan sekali-sekala saya buat fiction. Saya rasa lebih pada separuh daripada penulisan adalah kajian. Jadi kita tak pernah jumpa UFO, tapi kita mungkin mengkaji banyak mengenai Roswell ke ataupun Route 66 ke 66 ke 62. Kita baca jurnal atau memoir orang-orang yang kononnya pernah ditangkap oleh makhluk asing kan. Dan kenapa makhluk angkasa selalu buat anal probing ialah satu perkara yang saya tidak boleh nak jawab. So Abang Ed pernah tulis skrip macam tu? Belum lagi. Tapi kebanyakan masa kita akan buat banyak research lah. Jadi I guess daripada research ni kita memerlukan kreativiti macam mana untuk mengadunkan mengadunkan sesuatu penyelidikan kita kepada bentuknya yang final dan ada nilai-nilai estetik serta apa-apa nilai yang kita nak masukkan dalamnya. Jadi saya rasa tidak akan sedikit pun mengurangkan nilai-nilai seni itu. So apa yang akan tentukan bentuk yang final tu untuk Abang Ed? Like what is your, like, for every artist kan dia sampai satu tahap like okay, this is done kan, or this is not done yet, belum siap lagi. How do you know? Macam mana? Ya betul, satu soalan yang saya selalu tanya semua orang. Tapi pada diri saya, kita just tahu lah. Saya memang ada ritual saya sendiri lah. Apabila saya dah habis sesuatu tu, saya dah tahu, dan perkara pertama yang saya akan tulis setelah selesai ialah nama saya, oleh Ed Samad. Pam. Itu saya dah tahu habis. Tindakan selanjutnya adalah editing saja. Editing tu biasanya is like from comment from artist or producer ke editing sendiri ya? Abang Ed? Primarily editing sendirilah. Lepas tu kita akan bagi pada producer. Lepas tu mungkin dia akan minta kita tukar dan tu edit seterusnya. Tapi saya memang tanyalah, especially macam you kan, lagi susah I imagine macam mana nak tahu when is enough. So how do you know your work is done? I rasa bagi saya dia antara had masa dengan kepuasan, dari segi kepuasan lah. So maybe dari segi tulisan lagu kan, melody, lirik, mungkin ada sikit pasal structure, mungkin ada 200-300 decisions, keputusan yang dibuat kan. Melody ni okey tak, rentak ni okey tak dengan melody tu, is the vowels and the consonants, dia flow tak best dengan melody, 200-300 decisions maybe kan. We choose. So you move to production, maybe you get 1,000-2,000 decisions to make. Sebab mixing, mastering, arrangement, bunyi tu okey tak dengan bunyi tu, is the kick stepping on the vocal, and lirik tu kat part ni okey tak, all this how we finalize the song. So I rasa kalau time constraint tak ada, the decisions dia akan bertambah sampai saya puas lah. Tapi the masalahnya setiap kali ada time constraint, dia ada had masa. So we have
we have to choose the best we can at the moment lah. Tapi yang penting sampai every decision saya puas hati lah. In the mix, the master, the arrangement, the whole. I think that's the. We always fight within. I think sebagai producer, we fight within ourselves for in the masa tu penting. And I feel like our circle kan, macam bila kita tulis lagu, buat lagu, our own circle, lingkaran sendiri ada ego, ada kemahiran kita sendiri, apa yang kita nak buat, kemampuan kita kan, and what the client actually and the society actually want. So that's our circle. And then ada circle A&R lagi, what the A&R want to do, dia ada dia punya job, the circle of the artist, apa yang artist nak tunjukkan, watak dia kan. And then the circle masyarakat lah yang dengar lagu. So di mana all the circle tu bersilang, that sweet spot is where we want to hit lah. Correct. My ego, where I want to go, the A&R's direction, the artist direction, what society wants to hear, that sweet spot should be the angle. Itu yang kita kejar dalam production. And that's the hard part. Ya. Dalam suasana segalanya menjadi amat dinamik, ego kita sentiasa meningkat ataupun sekarang selalu turun, kemahuan artis tu meningkat dan mahu turun. A&R tu kadang-kadang dia pun tak tahu apa yang dia mahu, naik dan turun. Sweet spot tu selalu berubah-ubah ke sana kemari kan. Itu lagi menjadi cabaran. Yang I rasa cabaran yang paling besar, and maybe the best way to deal with all this is to kena mengetepikan ego lah. Tu yang cara yang paling, because there's so much to do. Ada yang benda yang saya tak boleh buat kan, ada yang benda yang saya boleh buat, so I still have to live within that, and then there's my ego, and then there's so many egos involved. So kalau saya boleh ketepikan ego saya, half the battle is won in that way. So the sweet spot become bigger without my ego. Ya. Pada permulaannya, ego tu bukankah perkara yang penting ke untuk dimiliki oleh seorang yang kreatif? Saya rasa penting juga, maybe for artists, but maybe I rasa ego tu penting. Cuma maybe for what I do, because sebab I buat banyak lagu yang genre dia lain, and then rasa dia lain, or too many feel, so I cannot have things my way the whole time lah. I rasa macam like apa yang saya mampu buat dalam industri ni sekarang dengan apa yang saya nak buat, dia dah bertentangan tau direction dia. So untuk saya buat apa yang perlu dibuat, perlukan daya yang sangat besar walaupun benda tu simple. I don't know how to explain this. Betul lah. Ya, faham. Walaupun benda tu simple, I boleh buat. It's just for me to do it takes a lot of. I know I can do it, it's just effort lah. Effort dia semakin besar. Itulah. Because and I rasa it's not and I rasa dia sampai tahap it's not even an ego thing, it's more of is the direction, my direction in life maybe is changing, something like that. Like I want to show something, but I know I cannot show because this is what I need to do. And I guess my art revolves around that. My art is not maybe fully music. My art is in the research and the PR of the song and in the production of the song. So it's not the art itself. It's the art is the work is the PR and the PR and the music. Yeah. That is a lot of things to do at one time though. You know, I honestly think that in music industry you cannot be doing so many things at one time. You cannot be doing so many. You cannot be taking too many roles at one time. If you want to be, I think lah. If you want to be a songwriter, you just have to focus on being a songwriter. You cannot be a songwriter while being the arranger at the same time, most of the time. Because
okay lah, if you don't mind, I share this with you lah. Itu adalah setiap perempuan dalam jangka hayat setiap orang wanita, dia mempunyai sejumlah tertentu saja telur, Faham? Ya. eggs dia kan. Hmm. Dan lelaki pula dalam jangka hayat dia, dia boleh menghasilkan jumlah sperm yang tidak henti-henti. Sperm itu adalah satu perkara yang murah. Dan telur itu adalah satu perkara yang sangat mahal. Justru itu para perempuan mesti lebih berhati-hati dengan siapa dia kongsi telur dia. Dia tak mau kongsi telur dia kepada sperm yang Patutlah. yang Faham. Patutlah perangai perempuan macam tu. ya. Untuk menghasilkan telur tu mahal. Jadi kalau dia bagi aja telur dia kepada mana-mana lelaki yang tidak bertanggungjawab, yang tidak ada kualiti survival yang tinggi, maka dia akan menyara, dia akan membesarkan anak yang dia akan menjadi bebanan untuk diri dia. Okey, poin saya sebenarnya adalah telur tadi tu. Dalam satu orang perempuan, dia ada sejumlah terhad telur. Pada saya, pada kita juga, dalam jangka hayat kita, kita ada kemampuan untuk menghasilkan hanya sejumlah hasil seni aja. Selepas pada tu kita punya kreativiti, kita punya daya pengeluaran semua akan menurun, malah tiada lagi. Kita akan hilang kegairahan untuk mencipta, kita akan hilang macam-macam kita hilang idea dan sebagainya. Dan satu cara yang paling baik untuk menghilangkan kreativiti ialah dengan membawa terlalu banyak role, peranan. Kalau kita nak jadi, saya dah jumpa dengan ramai orang kan. Kalau kita kena fokus lah mana kita nak jadi. Kita nak jadi pencipta lagu. Okey, aku jadi pencipta lagu. Kita nak jadi penulis lirik. Okey, kita fokus pada penulisan lirik. Saya tahu ramai penulis lirik yang boleh menulis melodi, tapi dia tak buat benda tu. Siapa fokus dan menulis lagu lagi susah nak dijual. Penulis lirik macam saya, orang datang. Jadi itulah macam ibarat telur seorang perempuan. Saya rasa kita pun mesti, kita ada limit kita lah, sejauh mana kita boleh menghasilkan seni. Jadi kita tak boleh pegang terlalu banyak role. Dulu saya pernah cakap dengan Odi Mok tau. Lebih 10 tahun yang lalu. Kalau tak silap saya, Odi Mok dia pernah menghasilkan lebih pada 50 lagu dalam satu tahun. Dalam satu tahun hanya ada 52 minggu. Tapi dia menghasilkan lebih daripada 50 lagu dalam satu tahun. Kalau tak silap saya, dia cakap 100. Saya macam, wow. Dia memang next level lah. Dia memang next level. Yeah. Dan saya cakap dekat dia, saya takut you burn out. Saya takut you burn out because you punya style of writing, you buat melody, you buat arrangement, you buat recording, you buat sebagainya. Nanti you burn out. Dan dia explain kepada saya bahawa inilah cara yang dia mencipta lagu. Jadi kalau dia tidak melalui proses-proses tadi tu, dia sukar untuk mencipta lagu. Saya faham juga perasaan dia. Yeah. Dia nak I understand lah. Tapi tahun lepas I think I did only 10. So tahun ni mungkin 12 max. So I still keep the limit lah, and then I akan pastikan apa yang akan saya hasilkan saya akan puas. It's just itulah macam kau kata kan, sebab terlalu banyak peranan. Maybe the roles kan, terlalu banyak roles yang kita mainkan, so tu yang buat kita penat. Or maybe it's the direction. Maybe direction also. Maybe a ego thing. Kan. But as we grow older, our experience kan, kita dapat benda tu, and kita rasa macam like, oh, it's like that lah, is it? Then tu lah. Yeah. Yang cut off point tadi tu, bilakah kita patut berhenti? Itu satu perkara tau. Yang satu lagi perkara adalah dengan siapa kita akan kongsi lagu ni. Penyanyi ni ke akan nyanyikan, penyanyi tu akan nyanyikan. Saya rasa perkara ini adalah satu lagi masalah yang akan ditimpa kepada composers dan composers producers. Saya
banyak juga kawan-kawan yang macam tak nak bagi lagu ni kepada penyanyi tu, tak nak bagi lagu ni kepada penyanyi tu, takut penyanyi tu akan merosakkan hasil seni dia, takut tak nak bagi lagu ni kepada producer lain akan merosakkan. Saya rasa perkara tu pun jangan dibiarkan berlaku terlalu kerap. Sebab apa Malaysia ni kita berbeza dengan US atau UK. Kita punya market kecil. Kita kena, at the end of the day, kita mesti menghasilkan banyak hasil. Kalau kita tengok balik orang macam M. Nasir kan, saya cuba elak daripada sebut nama dia, tapi tidak boleh elak dari sebut nama dia. Memang tak boleh dielak. Tak boleh dielak. Tak boleh dielak. Dia telah menghasilkan lebih 1,000 ke malah mungkin 2,000 lagu tau. 1,500 kan yang dengar. Just under Luncai Emas lah. Mungkin 2,000. Ya, mungkin 2,000. Hafsah Hassan sendiri, lirik dia pun saya rasa 2,000. Jadi, kalau mereka sendiri yang akan buat semua perkara ni dan mereka memilih-milih pada siapa yang mereka nak bagi lagu-lagu mereka tak akan mencapai tingkatan yang begini tinggi tau. Jadi saya rasa kita semua, saya cakap dengan semua orang, termasuk dengan kawan baik saya Aidil Afian, kita kena ada kebolehan untuk ada lagu yang kita buat, ada yang lagu yang kita just bagi ke orang lain. Suka hatilah, lantak engkau. Dan kita tidak boleh macam setiap hasil kerja yang kita buat tu macam ni terlampau precious ni terlampau sayang, ni terlampau masterpiece lah kononnya dan sebagainya. Memang itu adalah sikap yang tidak boleh. Sebenarnya saya kongsi ni ialah semata-mata untuk share apa pendapat saya mengenai bagaimana untuk mengekalkan penulisan lagu dan penciptaan lagu sebagai satu career yang berpanjangan. Faham. Long term lah. Ya, betul. Long term. Tapi bila I buat lagu yang macam sambil lewa kan, I rasa macam sayang and rasa macam I feel sorry to the artist. Macam saya tak buat yang terbaik yang saya buat. So every time I do, saya kena buat yang terbaik lah. Tu je. Betul. Kena bersungguh-sungguh lah masa buat lagu tu kan. Tapi kadang-kadang I pun rasa waste juga kalau I boleh I buat je 3 song a month, 4 lagu sebulan kan. Better for me also macam kalau I buat macam tu, it's just I cannot bring myself to do it lah. Ya, faham. Saya faham. Because you are producer yang sendiri membuat arrangement dan okay. Arrangement pada music tu sendiri kan. Everything, yeah. Itu mungkin itu mungkinlah apa yang you alami, because you got to hands on dengan everything, you sendiri yang buat segala-galanya. Memang mungkin dalam masa setahun 2 ni you dah mungkin kena start cari seorang apprentice ke. Mungkin lah. Yeah. Yang buat your arrangement dan you just monitor. Ada beberapa yang buat sendiri. Kita panggil apa? Leveraging Yalah. Scaling. Tapi saya rasa saya nak mahir dulu lah dalam penulisan melodi, lirik, arrangement, mixing. Bila saya dah mahir and then bila saya upah orang, I know what they can do and what they cannot do. At least sampai tahap tu lah. Maybe 3-4 more years. 3-4 tahun lagi. By the way, you umur berapa? 32. 32, okay lah. Yeah. Abang Ed, how old lah? 51. You look same age as me. You're too kind. Age is just a number. We would like to believe so, tetapi at times sukar juga untuk percaya age is just a number. You stop going to the gym for 1 week, you akan gain 2 kg. You stop going to the gym for 2 weeks, you gain 5 kg. You stay at home for PKP, you gain another 10 kg. Itu masalah tu sebab kita tinggal kat Malaysia, makanan kita sedap. Betul.
Uh, tadi tu yang apa yang saya cakap tadi tu sekadar berkongsi pendapat saya je lah. Saya faham. Macam bagaimana kita boleh mengekalkan kerjaya yang berpanjangan. Yang saya cakap tadi bahawa setiap manusia dia punyai jumlah telur yang terhad atau jumlah kreativiti yang terhad. Saya harap dianya tidak akan melemahkan semangat sesiapa yang mendengar. Sebab kita tak tahu betapakah had kita yang sebenarnya kan. Jadi buat je lah. Buat je lah, betul. Langgar je. Cowboy. Dengan tugas. Tugas. Faham. Tapi saya memang kagum dengan producer, penulis yang lebih senior. Sebab dia orang memang kekal lama lah. And they really just kan lagu banyak macam Audi. Mungkin sebab masa tu kan dia orang tak ada pilihan. Dia orang kena buat juga. Like now we are a bit more spoiled. Maybe. Ya, rasa macam tu. Maybe kita ada banyak we have the internet, we have our parents yang jaga kita kan. Like kalau mungkin orang dulu kan dia orang memang tak ada there's no how to say backup plan. Tu je. Dia orang kalau tak jadi lah. Dia orang kena buat sampai jadi. Ya. Betul. And then generasi baru pun lain, like the new writers kan. Cara dia orang menulis sangat free. They have so much kebebasan kan. So idea dia orang pun very flowing, very dia macam semula jadi, very real. Bila dengar like all the new writers lah. Macam siapa? Macam all hip hop guys, K-Click kan. Bila dia orang menulis, there's so much freedom in their lyrics, their melody. Dia orang macam just buat je kan. Dia orang tak fikir like part ni kita kena buat macam ni, struktur ni, all that. It feels natural. Mungkin dia orang fikir kan, tapi dia orang just like apa ni orang nak buat, dia orang buat. So I think people gravitate to that lah, the experience kan of them having just being true artists kan. Ya. Sangat interesting to be writing at this time. The younger one, not me lah. I mean the younger ones. Macam Hakim Rusli, all that. Dia orang memang like, dia orang tulis pure feel. Just like pure feel. I don't know how to describe. Bila kerja dengan dia orang kan. Subject matter yang diorang buat ialah berkenaan hal apa? Kebanyakannya. Cinta. I rasa cinta. In rap, maybe. In rap, you know lah, rap. Rap. I don't want to say but rap is rap lah. Itulah. Saya membesar in the 80s dulu, 80-an dulu. Saya dah cakap ni beberapa kali lah. Ialah zaman di mana penghijrahan orang dari kampung, dari luar bandar ke bandaraya. Dan di bandaraya mereka tidak ada saudara mara. Di bandaraya berbeza dengan kampung halaman mereka, suasana yang sunyi kepada suasana yang bising, lampu neon di tengah malam, bertemu dengan orang-orang yang pelbagai-bagai watak. Jadi kalau kita tengok balik lagu-lagu 80-an dulu, kita tengok balik filem-filem 80-an macam Rozana Cinta 87, Kembara Seniman Jalanan, kita boleh nampak tema-tema penghijrahan orang-orang dari luar bandar ke bandar. Ia menjadi sesuatu yang sangat distinktif untuk zaman itu. Para orang-orang kreatif pada zaman tu, mereka menzahirkan keluhan dan pendapat mereka. Saya ada anak yang umur 20 tahun, 22 tahun. Saya selalu tanya dia lah, kalau mereka, apakah isu yang akan mereka perkatakan di zaman sekarang? Disebab zaman sekarang ni segalanya kelihatan seperti sudah ada. Jadi kalau you tengok, you lebih hampir kepada generasi yang lebih muda daripada saya. Apakah subject matter yang menjadi keutamaan mereka untuk generasi baru ni?
fun lah. Looking Fun. for fun. Nak cari fun and cinta lah. Kita orang dulu pun fun juga. Kita tidak terpisah daripada arak. In the 80s dulu, kita senang minum. Kita ramai daripada kita yang tak terpisah daripada dadah. Ramai daripada kita yang tak terpisah daripada seks. Apa yang tak fun, apa yang fun sekarang yang tak ada pada zaman dulu? I'm not sure. But bila I nampak penulis muda, I rasa macam dia orang bebas. I feel jealous. When I look at the senior ones, I feel kagum yang dia orang mampu buat. So I look here, I look there, like wow, okay. Macam dekat tengah-tengah, like what am I doing? Betul. What is your take on Hala 7 industri kita? Macam mana dengan Hala 7 kita? Like just as music, MECP or recording, future of music lah in Malaysia. Saya dari segi kreatif, saya rasa saya pun tak tahu apa nak cakap. Saya rasa industri muzik tidak dipenuhi dengan orang-orang yang kreatif sangat. Orang-orang kreatif berada di industri lain. Orang-orang kreatif mungkin berada di industri permotoran ke ataupun accounting dan sebagainya. Dan kemungkinan siapa yang ada di industri muzik hanyalah orang-orang yang tahu bermain alat muzik dan komputer sistem, komputer software yang baru. Tidak ada banyak yang saya perhatikan yang berani untuk menjadi berbeza. Hanya segelintir je yang berani untuk menjadi berbeza. Jadi dan nombor yang paling utama saya rasa dalam industri kreatif ni tidak ada kepelbagaian. Tidak ada orang semua cenderung untuk membuat satu jenis perkara saja. Disebabkan sekarang ni stesen radio yang berformat kan. Kita mencipta lagu, kita nak lagu kita dimainkan dalam radio station. Jadi kita akan cenderung untuk buat satu lagu yang lebih kurang bentuknya sama je dengan orang lain. Di mana orang-orang grup yang terdahulu pada kita dulu, mereka ada album dan sebagainya, mereka ada ruang untuk membuat experimentation dalam muzik mereka. Jauh dia punya experimentation tu lagi besar daripada apa yang kita eksperimen sekarang. Maksudnya experimentation dalam muzik tu kat negara lain ke kat sini? Di negara berbanding kita. Sini ya. So our experimentation kita kurang lah sikit berbanding negara lain. Iya. Berbanding industri lain. Iya. Adakah mungkin because our masyarakat kita kan memang tidak semajmuk yang kita fikirkan. Ya betul. Saya rasa masyarakat kita tidak semajmuk yang kita fikirkan. Sebab macam like kat Amsterdam or New York kan, they have 180 nationalities kat Amsterdam. New York Betul. 200 nationalities kat satu kota je. Betul. So mungkin maybe that's why our music is more, dia memang dah tetap lah. Kalau memang macam kat Taiwan kan, music dia orang memang macam tu lah. It's just that. Japan also same, it's just that. I mean, dia orang ada genre lain, they have their indie and all that, but bila kau dengar pasal Japan is that, Taiwan is that, K-pop is that. Dia macam setiap negara ada kelainan yang masing-masing, tapi kelainan tu tetap. Macam makanan dia orang, like Japanese food, sushi, Korean food, that. Betul. Macam tu. Dia tidak punya kepelbagaian Betul. Betul lah, kalau kita pergi duduk di train station dekat King's Cross ke di Piccadilly Circus, kita berdiri je dekat satu tempat. Kita biar orang lalu lalang di sekeliling kita kan. Kita akan dengar orang ni cakap Portugis, kita dengar ni orang cakap Spanish, kita dengar orang ni cakap bahasa yang kita tak pernah dengar, kita tak tahu apa punya. Kita diam je. Kita boleh dengar semua benda tu. Dan kita rasa yang kita duduk di negara yang berbilang bangsa, tetapi
kita hanya lebih ada 3 hingga 5 bangsa saja di kalangan kita di Kuala Lumpur. Tapi Dan betul. muzik yang kita buat khas untuk masyarakat Melayu actually. Our music Betul. also. Ya, betul. Adalah segelintir orang Cina yang mendengar lagu orang Melayu, cuma Sikit. yalah. But most of it is we do for the Malay market lah. Ya, betul. Unless we can get the Chinese and Indians to listen also lah and the other races to listen to Malay music. Ya. I rasa boleh. As long as kita berusaha meningkatkan mutu kita kan, our quality, it will happen. Because people will get bored of their own stuff one day. Kan? And they will want other content. So as long as we make sure our quality is there, one day they will listen lah. Ya, betul lah. Betul lah. Kita kena tingkatkan kualiti kita. Sangat interesting Ya. So kalau untuk abang Ed kan, apakah kriteria menulis lagu? Like what for the full lagu kan? What is your criteria? What does the song have to have? Saya pun tak tahu apa benda, tapi selalu soalan yang saya akan tanya, adakah ini interesting? Saya cakap, ini interesting tak ni? Okay. Kalau dia, saya tak tahu definition interesting tu apa, saya tak tahu. Tapi dia rasa macam sesuatu yang baru pada saya, sesuatu yang interesting. Oh, menarik lah ni. Sesuatu yang fresh, yang interesting kan, adakah dia mesti relevant? Does it have to be relevant in order to be interesting, or like interesting in order to be relevant? Because kalau dia tak relevant pun, dia macam like kau pandang and then kau tak pandang. So it's not interesting also. Ya. And if it's too relevant, it's boring also. So Betul. So interesting tu apa sebenarnya? Jumpy is interesting. But is Jumpy truly original? Jumpy, is it truly original? No, nothing is truly original. Yeah. Sebab melody tu, lirik tu datang dari memory from lagu lain. Yeah. Tak ada. You check out Andalusian cadence. Jumpy is a Latin melody. Ajat also. It's a classic Latin melody. Sorry bukan nak mengecil-ngecilkan dia, tidak. Tak. Memang Latin. It's a Latin melody, Andalusian cadence. Dalam dunia ni hanya beberapa melodi je yang boleh menongkah arus ataupun mengharungi masa. Andalusian cadence, Bach punya chords progression, dan beberapa lagi lah. Jumpy adalah Latin, tetapi dia interesting. Cara pembikinan dia interesting, macam mana melodi tu dibuat interesting, macam mana lagu tu diproduce dengan bunyi-bunyian dia interesting, lirik dia interesting. Saya dengan wife saya, dia peminat lagu tu, dia cakap, dia tanya saya pernah dengar lagu ni. Saya cakap, ya, saya pernah, saya suka lagu ni. Dia cakap, dia suka lagu ni. Dia sendiri dengar lagu tu dalam kereta kesana kemari, dan bila lagu tu masuk ke final, itu lagu yang saya rasa, ini lagu ni mesti sepatutnya dia jadi juara. Dan apabila lagu tu jadi juara, tak ada siapa boleh cakap apa, tak ada kontroversi apa terhadapnya, sebab apa, dia adalah pemenang yang nyata. Jadi mungkin interesting tu is 80% of old knowledge and then 20% of new knowledge, like just campur macam tu. Ya, betul. Maybe that is interesting. Popular music mesti mengandungi perhaps lebih pada 80% familiarity, sesuatu yang you dah familiar. Seorang wanita yang cantik pun ialah satu orang wanita yang mempunyai paras rupa yang you dah familiar dengan dia, kecuali ada sikit-sikit bahagian yang you ada buat dia unik. Keunikan, ya, betul. Ya. Kalau rupa macam lembu tu, then it's not one. It's not a woman anymore. Exactly. Yeah, still. Dan tadi you cakap, kalau dia terlampau relevan, dia akan jadi boring. Kalau dia terlampau familiar, dia akan jadi boring. Kenapakah kita melihat monyet itu buruk? Kerana dia terlampau familiar, dia kelihatan seperti manusia. Sebab tu dia kelihatan buruk. Kalau dia kelihatan
Kalau dia kelihatan, kalau monyet itu cantik pada mata kita, ada kemungkinan kita akan melakukan hubungan seks dengan dia sebab apa, dia sangat menyerupai manusia. Jadi Faham. jadi on the subconscious, okay, sorry. You adalah Tak apa, seorang tak apa. pelajar, you adalah seorang pelajar psikologi. Justru itu you lebih faham benda ni daripada saya. Oh, you know this lah. I'm sorry. Ya tak, kalau monyet kita pandang dia sebagai buruk ataupun sesuatu yang muka macam monyet, orang cakap kan, orang Melayu suka cakap macam tu. Tetapi monyet tu kalau on its own kita tengok dia sangat cute. Comel lah. Dia comel, tapi kalau dia terlalu comel, dia terlalu cantik, takut-takut Faham. dia jadi seksi. Untuk orang yang suka, ya. Betul. Still masih ada yang suka. You know lah, macam-macam manusia kat dunia ni. Pelik hari ni conversation Pelik sikit. Sebab kita dua orang pun pelik. We are weird on weird. Tapi itulah, saya rasa kalau satu muzik tu terlampau familiar sangat, dia memang dia jadi boring lah. Jadi kita kena ada at least 80% familiarity. Orang dengar pun orang senang suka. Sikit satu bahagian tertentu je yang kita buat lain daripada yang lain, yang unik tu. Itu yang akan menjadi suatu hasil seni tu dahsyat sangat. So maksud Abang Ed, kalau kita tak mampu mencari kreativiti itu, kelainan tu, then our industry tak akan maju ke hadapan lah. Is that what we are facing? Is that the problem we are facing in this? Saya rasa rephrase balik lah. Kalau kita hanya menghasilkan benda yang sama je dan banyak-banyak, kita tak akan maju lah. Dari masa ke semasa kita kena menghasilkan kelainan. Kelainan bukan sekadar untuk menjadi lain, tetapi kelainan untuk mencipta, untuk sampai ke satu tempat yang baru. Kelainan untuk mencapai satu level yang baru, kepada satu pengalaman yang orang tidak pernah alami. Saya rasa menghasil seni adalah untuk membawa orang kepada satu tempat yang orang tidak pernah sampai lagi. Is that our problem now? Kita tak ada orang yang boleh membuat benda tu kat industri kita. And orang-orang macam tu, like you say, kat accounting, banking maybe, IT. Okay, sekali lagi. Saya rasa kita sering mengangkat orang yang salah. Kita sering mengangkat orang yang biasa seperti mereka hebat. Banyak orang-orang yang kita angkat sebenarnya bertahap mediocre je. Tapi mereka yang punya betul-betul bagus dan hebat, kita tidak benar-benar mengangkatnya. Siapa saya boleh bagi contoh? Saya tak boleh nak fikir sekarang. Tak apa, jangan bagi contoh. So how can we, macam kita nak betulkan benda ni? Saya rasa satu-satunya cara untuk mempertahankan seni adalah untuk menghasilkan lebih banyak seni. Orang selalu mengatakan bahawa we want quality, not quantity. Saya rasa ini adalah satu sikap yang memperendah-rendahkan kuantiti. Saya rasa di sebaliknya, daripada kuantiti lah akan hasilnya quality. Saya rasa kita kena buat banyak-banyak, tak kira pada quality tu, kerana hanya daripada kuantiti akan dapatnya quality. Kadang-kadang kita tengok satu orang buat benda dahsyat, lepas tu dia habis. Dia one hit wonder ke, dia hanya satu je benda yang dia buat. Keberangkalian tu meningkat lah bila ada banyak karya kan yang ada di dalam industri. Ya, betul. Dan kuantiti tu ialah peluang untuk kita hone our skills kan, mengasah bakat kita kan. So kita pergi kepada sesuatu yang lebih formulaic lagi, yang ada macam manakah Jampi tercipta.
wait, let me remember, try and cuba ingat balik. Jumpy. Dah lama dah lagu tu. Masa tu kat studio Omar K. Ah. That's when we did the song. I rasa Hale suruh buatkan beat masa tu. Just any beat lah, buat je. And then I just do. And then dia nyanyi melody kat belakang. And then I say, tu okay, ni okay. Lepas, and then lyric. Macam tu je. Very fast. Dan kita simpan lagu tu lama. Kita menulis Jumpy, Hajat, and one more yang belum release. Lama dah. 3 songs we did. Semua and Jumpy, nama asal dia Humble. Actually it was Humble. And yeah. Humble sebab kita nak the Jumpy itu jadikan perempuan tu humble Hale. But then after that kita fikir macam tak boleh lah. So we change all the ku to kau and the kau to ku. And then jadi lagu cinta. Tapi dalam backing vocal masih lagi the ku is the kau and the kau is the ku. So actually is the lagu tu pasal nak jampikan perempuan tu menjadi humble lelaki. That was the original plan lah. And the verse tu yang paling lawak. Ha 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 aku ketawa. Dia memang nyanyi macam tu lah. Let's do that. Yeah, itu cool. Cool. Dia macam dia flow dia Ilham yang datang kan. Dia macam sangat flow, dia memang flow lah. Cepat macam satu aliran yang smooth. Macam cumi-cumi also. Dia tengah makan sotong. That ikan cumi-cumi kan dari Indonesia, that sotong dried squid kan. Yeah. So dia kat belakang tu cumi. Bro, sing that on this. Lepas tu the whole song based on that. Itulah. Dia flow lah, it's just flow. Dia memang tak come out from nowhere. Macam tu lah. Out of nowhere. Out of thin air. Yeah, that's how it normally is Saya tak boleh nak terangkan macam ni. Out of nowhere. Yeah. And then kita tengah memandu kan, dapat idea, bro, Jumpy okay tak title ni? Just text Hale and then okay lah. Haram okay tak as a title? Let's just do it lah. Macam tu lah. Kita tak fikir banyak masa tu. And then we got lucky lah. Sekarang kita banyak fikir masa buat lagu. Itu yang selalu jadi masalah kita After a while kita akan fikir lebih. Sebab masa tu lagu kita maybe we do 5 songs, satu jadi. And then we do 4 songs, satu jadi. And then kita dah tahu kan, sepatutnya this is why it worked, this is why it didn't work. Then kita identify part mana yang boleh, part yang mana yang tak boleh. So I think last year all the songs I did at least made radio charts. So because we identify all the parts kan. But masalahnya bila kita buat tu, kita penat lah masa buat lagu. Sebab kita fikirkan banyak aspek tu kan. This okay, that okay. Masa tu menulis tu okay. Menulis tu ilham tu datang, all the ideas very very nice. Memang masa tulis tu best. Masa produce tu yang susah. Is that okay or not? Not okay. Is that okay or not? Not okay. That take okay. Masa produce tu yang buat kita penat. Yeah. Sebab kita dah tahu kan, like we can do that, we cannot do that, we can do that, we cannot do that. This artist has this character, so he has to sing that line like that. Macam banyak benda. Altogether, how many songs have you guys produced together? Me and Hale. Yeah. Tak ingat I have to check. 30 dia? Mungkin 30. Sebab I tak buat banyak lagu up to now. Maybe at most 80. 80 produce. 80. Yeah. Okay. Katalah Paul McCartney and Lennon. Probably diorang ada yang they work together 200. Wow.
Banyak gila Ah, lagu. ya. Tapi itu more or less lah, itu the whole of Beatles, dan dia orang produce mostly dengan apa, George Martin Hmm. and you pula uh, songwriter and producer yourself. Hmm. Kalau you boleh buat 200 pun memang dah banyak dah tu. Hmm. So Saya rasa kan dalam industri ni saya rasa macam orang baru actually. Macam saya masih lagi baru belajar. I haven't even reached the point where I feel confident like I can do the song confidently. Mungkin sebab tu I kena buat sampai I rasa macam lagu tu okay, we can put this out. Kan? Saya tak dapat confidence tu 100% lagi. I'm confident but it's just not 100%. I always ada keraguan dalam diri sendiri. I rasa macam yeah, orang baru lah actually. I tak rasa macam like, dah buat benda ni dah lama. yeah, I understand. You think that as if there's so much things that you still don't know Still a which is lot. Banyak lagi. yeah, And then trend which is dia good. pun berubah dengan laju. Trend dia selalu kan. You think you understand something and then the new thing comes and then you think you understand something again, something else comes. Banyak yang kena belajar. Dan kena belajar pasal MSCP, belajar pasal publishing, all the things that go behind publishing and all that. Tu pun buat kita headache. The business side, oh my god. Kan. Yeah, Nak upah manager, is it worth it or not to hire manager? Kita kena fikir so much. yeah. Saya pun tak nak bebankan fikiran kawan-kawan saya dengan perkara-perkara lain di sebalik songwriting. Cuma sekali-sekala saya akan katakan di samping songwriting tu, sekali-sekala kita juga kena belajar dan memahami dan bertingkatkan pemahaman kita terhadap akta hak cipta kita. Tapi dalam kes you ni, I think your focus should be most primarily on songwriting itself for the time being. Writing. Yeah, because at the end of the day, that is the main thing. And then kita harap yang you punya publisher ialah publisher yang jujur lah, yang transparent, yang menjaga kepentingan you, menjaga kepentingan songwriter, apa yang best untuk dia, bukan hanya untuk zaman sekarang ni, tetapi untuk 20 tahun mendatang. 20 tahun mendatang kita pun tak tahu kat mana kita berada, tapi dengan intellectual property yang kita ada ni memberi sikit sebanyak jaminan keselesaan yang mungkin kita akan perolehi. Sebab lepas kerja ni kita pun tak tahu nak pergi mana kan. This is all we got. CP for now lah. Ada beberapa teori yang tidak berdasarkan kepada data-data saintifik. Saya ada banyak teori-teori. Tempoh jangka hayat seorang artis hanya 5 tahun. Artis. MC macam mana? Kebanyakannya. M. Nasir ialah tergolong daripada golongan yang sangat-sangat terpencil. Mungkin saya rasa tak sampai 5% orang macam dia. M. Nasir telah berada di dunia seni lebih dah 40 tahun dah. Siapa lagi orang macam dia yang ada? Yang 40 tahun, yang survive selama ni, hanya berdasarkan kerjaya seni mereka. Tak ramai. Siti Nurhaliza dah daripada tahun 96, 95, tak salah saya, berapa tahun dah? 25 tahun. Dan hanya ada Siti Nurhaliza aja. Ramai perempuan-perempuan lain cuba datang mencabar tampuk pemerintahan Siti Nurhaliza. Ramai yang gagal. Hanya beberapa orang je yang boleh berada dekat-dekat dengan dia. Tapi kenapa hanya dia seorang aja? Sekali-sekala ada Dayang Nurfaizah. Dan Dayang Nurfaizah saya rasa adalah salah satu orang penyanyi yang paling improve terbanyak dari masa ke masa.
Yang Tapi vocal dia memang tapi power. segelintir je orang-orang yang macam tu. Ramai telah datang dan pergi. Jadi untuk mengisi yang 5% tadi tu sangat susah lah. So saya on average saya rasakan kebanyakan mereka ni hanya ada 5 tahun je. Jadi untuk sebab itulah sangat mustahak yang mereka menjaga hak mereka sebaik yang mungkin, especially songwriters tau. Kita kena selalu bersedia untuk perubahan lah. Because even MACP, MRM pun berubah macam tu. Trend lagu pun berubah macam tu je. It just change from rock to hip hop to ballad to and then sekarang dia macam tak tentu dah. It's like nothing then we have MCO, PKP, tiba-tiba semua all performance stop and tak ada. With this coronavirus, how do you see the near future? Mungkin akan berubah ke digital lah. Banyak akan berubah ke digital. Banyak maybe akan pindah ke digital. Maybe other way we consume music or art, movies kan. Sebab dah masuk Netflix, all that. And then pun kalau into the future, dia macam like print media is dying kan. So the next to die is what? Music, probably music. Will music die off? But dulu kita beli music, kita own that music as a product. Sekarang kita sewa music, Spotify. Or kalau bukan sewa pun music tu satu medium untuk jual produk orang lain. Music tu bukan lagi produk utama. Produk utama itself. And then the stimulus from music hanya dari telinga je yang apa yang kita dengar. But from Netflix, boleh lihat, boleh dengar. Movies, you can see, you can hear. Boleh dengar bass yang bergegar dalam sinema. Dan bila masuk virtual reality macam mana pula? Even more stimulus. Immersive experience. So where is music? Di mana darjat music dalam all this aliran medium hiburan. And then kalau kau tanya orang sekarang, even you yourself, you nak dengar lagu or you nak tengok Netflix right now after this? Netflix. Ya, betul. So, masa hadapan tu macam tak tentulah. And then bila kita runsing pasal benda ni, and then kita nak buat lagu like macam down sangat kan. Yeah. And then with the whole thing, our publishers and our MACP, our bodies, are they really helping us? They are helping. It's just cuma dia tak tentulah masa hadapan je. I guess that's the beauty of it. Yeah. In regards to MACP dan badan-badan pelesinan, saya rasa banyak perubahan mesti dilakukan terhadap badan-badan pelesinan itu sendiri. Agar kepentingan songwriters dan performers lebih terjamin dan terpelihara. Saya rasa sekarang ni kepentingan siapa yang lebih dipelihara adalah kepentingan para syarikat dan corporation. Kepentingan itu yang lebih terpelihara daripada kepentingan para composer themselves. Individu. Ya. Itu adalah perasaan utama saya lah. Jadi kita mesti merubah perkara ni. Saya daripada daripada segi filosofi kehidupan ni sendiri, saya rasa keutamaan individual mesti lebih utama daripada keutamaan sebarang institusi. Institusi di tubuh
untuk menjaga kepentingan individual. Itu sebenarnya. Bukan sebaliknya. Ini kalau falsafah ni untuk dibincangkan lama lah, tapi saya percaya kalau you baca orang-orang macam Steven Pinker, Noam Chomsky, you akan fahami apa yang saya perkatakan ni. Dan Ini dunia kapitalis lah. Ni macam tu lah. saya okey dengan kapitalis. Tapi dalam mungkin Islam. kita kapitalis yang too far right. Dah terlalu ke kanan. Oh ya, And ya we kita lose the sense of welfare, which is the sense of the helping that individual itself. ya, you're right. Apabila kita duduk dalam mentality corporate, keutamaan pemikiran kita adalah profit. Profit, betul. Kita tidak lagi menitik beratkan ciri-ciri atau sifat-sifat kemanusiaan tu. So siapa yang pegang kuasa, yang boleh dapatkan profit yang paling besar, dia kepentingan dia orang ke atas dulu from before everyone else. Maybe dan saya rasa mungkin ni bukan salah institusi ni semua. It's just the mentality of our people is like that. It's not a institution thing. It's we are like that. Betul lah. Sikit sebanyak pun pemikiran individual dalam institusi itu. Tapi manusia berada dalam satu institusi yang sama kerana pada dasarnya mereka mempunyai pemikiran yang serupa. Contohnya kalau kita masuk UMNO, contohnya kita mempunyai pemikiran yang sama, sebab tu kita masuk dalam UMNO. Kalau kita masuk DAP, kita ada pemikiran yang sama, sebab tu kita masuk DAP. Kalau kita masuk dalam any NGO dan sebagainya, kita masuk kerana kita mempunyai pemikiran yang sama dengan orang yang NGO. yang dalam tu. Tetapi lambat laun degree of pemikiran kita ataupun arah tuju kita melencong berapa degree aja. Dan saingan kita akan membuat kita melakukan tindak balas yang berbeza. Tapi pada dasarnya visi sesebuah institusi itu sama aja. Tetapi apa tindakan yang institusi itu ambil tidak patutnya memberi sebarang harm kepada mana-mana individual. Jadi jauh kita punya perbincangan. Jadi pada saya apabila bandar-bandar pelesenan ni lebih mengutamakan corporation ataupun syarikat, maka kepentingan untuk berasaskan keuntungan syarikat semata-mata akan melebihi daripada menjaga kepentingan individuals. Betul. Saya bukanlah sampai ke peringkat yang mana kita mesti bersifat socialist, distribution of wealth. Saya tidak berapa cenderung pada socialism ataupun distribution of wealth. Saya rasa untuk negara tu makmur, dia kena bagaimana to promote wealth to itself. Tapi macam socialist negara mana yang okay for you, like Singapore. Kalau macam Switzerland, Sweden, Europe, okay tak? Okay, to be honest, saya tidak pernah mengkaji sangatlah the Scandinavian countries ni. Tapi tax dia orang tinggi sampai macam like 40% tax dia. Is that okay or is it too much? Susah juga saya nak cakap pasal tu. What do you think? Jauh dah pergi dah. Apa okey. Sebenarnya hubungan rambang adalah untuk membicarakan perkara-perkara yang rambang. Random. I rasa sebab kita semua macam tu lah. Is the people lah. Sebab tu badan pelesenan pun macam tu. Sebab kita macam tu. Kita sebagai individu pun macam tu. Kita tamak. It's not their fault. So anyone who take the position, that high position pun akan buat benda yang sama je.
Tak ada orang yang like people in our position, like let's say I'm the individual. I don't think of the corporation, what the corporation wants to get. So I'm always thinking of myself. So when I get into the position when I am the corporation, I'm not thinking about the people anymore. So I think if the individuals are thinking of the corporations now and right now at this point, when they get there, they will think of the people also. But we don't have that mentality where we think of others. At least in our society, yeah. That's what I feel. Because like I as an individual now as a writer, I'm always constantly fighting for my rights as a writer, individual writer. I want my money, where's my MSCP and all that kind of thing. What can I do? Everything is me. I don't think of as a whole. So when I get there one day as a corporation, I don't think I'll be thinking of the individuals also. Macam tu. So kita kena start dari sekarang lah. If you think of others, it starts from the individual actually. And how it starts, maybe pendidikan lah. It has to start with education. Education lah. Music is not education. Music is hiburan. It's not a job. It's not a job. Betul. Yeah, it's not a job, but it's a must. I don't know. It's a leisure. Okay, kalau kita pergi pada MSCP in specific MSCP ditubuhkan pada sekitar 87-89 dulu oleh sekumpulan pemilik perniagaan. Jadi sistem yang constitution yang telah berada tu sikit banyak digubal oleh mereka, dan mereka berada dalam position untuk menjaga kepentingan mereka. Justru itulah sistem pengundian mereka kan berdasarkan kepada sistem pengundian yang ada sekarang di MCP, iaitu setiap RM1,000 berjumlah dengan satu undi ekstra. Bagi syarikat-syarikat besar pada ketika itu, dengan adanya undang-undang yang sedemikian rupa akan memastikan mereka sentiasa pegang MSCP. Cumanya kebanyakan syarikat tu terlupa untuk memikirkan bahawa syarikat mereka boleh tutup. Justru tu banyak syarikat-syarikat yang dulu membentuk MSCP sekarang dah tak ada lagi ataupun dimiliki oleh syarikat lain. Contohnya EMI dan beberapa company-company lain lagi. Jadi sistem pengundian ni pada saya dia bercorak untuk menjaga kepentingan mereka. Lepas tu dan yang paling penting sekali, saya sedar ni lewat lah. Saya sedar ni baru dalam setahun dua ni je. Apabila penyata kewangan kita meng-hire Ernst & Young untuk membuat penyata kewangan syarikat, fair and fine. Tetapi apa yang saya lupa, siapa yang saya tidak tahu adalah pengagihan MSCP pun mesti diaudit juga oleh Ernst & Young ataupun professional auditors macam ni. Dan percaya tak, pengagihan MSCP tidak pernah diaudit oleh sesiapa. So hanya perbelanjaan saja yang diaudit? Hanya penyata kewangan keseluruhannya tu. Dan distribution tu tadi dimasuk dalam sebahagian dari dimasuk di tempat-tempat tertentu dalam penyata kewangan. Dia sendiri tidak pernah diaudit. Perkara ni saya telah tanya tahun sudah di. Itu yang penting actually. That is the main thing. Yeah. Agihan kan. Yes. Saya perkara ni baru saya sedar. MRM telah membuka mata saya untuk banyak perkara. MRM telah membuka mata saya untuk mendalami ilmu pengurusan. MRM telah membuka mata saya untuk memahami ilmu accounting pun. Selama ni saya buta segala tu. Saya hanya tahu nak buat lagu je. Disebabkan MRM ni, apabila kepentingan kita sentiasa bergelut dengan kepentingan para syarikat, saya kena lebih berwaspada, saya kena lebih berhati-hati. Apa hal perkara yang senang jadi susah. Banyak benda yang pelikkan saya hingga saya terbuka mata untuk mempelajari banyak benda. Justru apabila kita mencari kebenaran, kita kena sentiasa sedar bahawa kita akan menemui kesilapan silam kita. Betul.
Jadi ini lah benda-benda yang saya discover lately. So pengagihan tu tidak pernah diaudit. Perkara Benda-benda ni ni kan, dia tak sepatutnya tanggungjawab seorang penulis actually. It's supposed kan. ya. So we are thankful to have you, you know. At least ada orang yang tahu pasal benda ni, boleh kongsikan you. benda ni. We should be thankful to have you lah. Thank you. Kalau nampak dari luar kan, actually MRM tu nampak baik sebab dia gabungkan badan-badan pelesinan MACP, PPM, RPM, dan dia collect untuk semua. Sepatutnya senang. So kenapa dia tak jadi kan? It's like you combine all, isn't it easy for everyone? Patutnya lah. Tapi Patutnya. dia bukan macam tu. Apabila saya bagi tahu sikit history lah. Pada tahun lewat 2015, Datuk Seri Hamzah Zainuddin telah membuat arahan untuk setiap badan-badan ini digabungkan di bawah satu badan untuk kerja collection saja. Tujuannya adalah untuk mengharmonikan para pengguna. Sekarang ni para pengguna telah didesak dengan 4 badan pelesinan yang datang nak collect hasil royalty. Jadi mereka kena bayar ramai. Dan ada 2 badan yang punyai tugasan yang sama. Jadi ini sangat tidak mengharmonikan pengguna. Prism RPM. Prism dan RPM. Jadi menteri telah membuat satu keputusan untuk tubuh satu badan saja. Dan apabila keputusan ini dibuat, MYPO telah menjalankan satu audit kompetensi terhadap badan-badan pelesinan. Dan badan-badan pelesinan ni hanya 2 je yang lulus, 2 lagi gagal. Mereka gagal teruk sangat kegagalan mereka. Penyata kewangan mereka tidak dapat dijustify, tidak dapat diaudit dengan betul. Jumlah berjuta-juta ringgit. Jadi disebabkan oleh mereka telah kantoi, mereka telah diberi 2 bulan untuk membuat rectification. Jadi mereka tak ada pilihan. Mereka tak boleh lawan, jadi mereka terpaksalah akur untuk menyertai MRM. Pada saya, kalau MRM ni jalan, ada sekelompok tu tidak boleh melakukan perbuatan yang selama ni mereka sewenang-wenangnya melakukan. Jadi usaha utama mereka adalah untuk menggagalkan MRM. Sebab itu pada tahun 2016 di AGM MACP 2016, percubaan untuk menggagalkan MRM dijalankan pada masa itu. Kalau awak datang ke AGM MACP, jumlah 4 penubuhan MRM atau NUCO pada masa itu hanya dimenangi dengan 100 undi, less than 100 votes. Sebab apa? Banyak pihak-pihak cuba mensabotaj, cuba menggagalkan MRM. Tetapi undi itu kita menang juga. Apabila MRM tertubuh, ada pihak-pihak berpendirian bahawa kita mesti mengukuhkan kita punya cengkaman ataupun kita mesti bubarkan terus MRM untuk kita lakukan perbuatan-perbuatan kita yang terdahulu yang akibatnya kita gagal di audit yang silam. Jadi sekarang MRM akan dibubarkan ke dia akan terus? Sebenarnya tak ada siapa tahu. Saya rasa baru-baru ni menteri telah bertanya kepada MYPO. Perkara ni sangat kompleks lah. Jadi pada saya, kepada para pencipta lagu sekarang ni, yang paling mustahak sekali ialah 2 perkara. Nombor 1, kita kena pastikan bahawa agihan mesti diaudit. Nombor 2, sistem pengundian MACP mesti diubah kepada bentuk demokrasi yang lebih transparent. Apabila demokrasi yang lebih transparent, lebih sukar untuk dibeli orang-orang persoalangan ni. Okey, kalau kita lihat balik pengagihan kepada MACP dalam sistem pengagihan ni, kita akan lihat orang-orang lama dari tahun ke tahun, mereka punya royalty tidak banyak berubah tau. Sama je. Kadang-kadang saya kawan-kawan dengan orang-orang lama cakap, aku tak buat lagu pun royalty aku sama banyak aje. Adakah mungkin sebab lagu dia orang banyak and then banyak dimainkan masa raya ke?
secara matematiknya dia tidak possible. Dalam satu hari hanya ada 24 jam. Dalam satu tahun hanya ada 365 hari. Kadang-kadang 366 hari. Dan jumlah lagu semakin hari semakin meningkat. Jadi apabila jumlah lagu baru meningkat, lagu baru itu akan occupy jumlah masa yang terhad tu tadi. Macam mana kedudukan mereka akan tetap kekal? Jumlah mereka akan tetap kekal. Dan kita yang orang-orang baru ni, especially orang yang daripada publishing yang independent, yang small publishing, mereka ni akan turun naik pam macam ni. Yang dia tu naik tinggi je. Saya rasa mathematically saya bukan mathematician. Saya rasa tidak possible lah. Memang sistem pengagihan MSCP adalah cenderung untuk mengutamakan golongan-golongan tertentu. Faham. Jadi untuk perkara lebih jelas kita kena audit dia. So that is one problem. Tapi apa yang saya rasa isu dia, for me ada isu kan, yang saya nampak, kalau orang lama dia dapat duit dia, tak apa, because dia dah banyak bersumbang kepada MSCP. So they want to do that, okay fine. Cuma masalahnya, macam mana pendengar kita from last time, dia kan semakin bertambah, the business in our country semakin bertambah, but koleksi kita semakin turun. That don't make sense. Itu yang tak masuk akal. Tidak patutkan our collection is increasing. And then so the new writers also can get a part of it. But dia macam like our country's economy is, or is it our country's economy is dying, that's why. What is the problem? Kan, there's more businesses, there's more listeners, but royalty is dropping. Before 2006, we saw an increment of, I think about 5% yearly, except for 2017 because of MRM. And I must state this very clearly to everyone. MRM was not a failure of policy, but a failure in prestasi. Execution lah. Ya. Dia failure dia pada dia punya execution, dia punya performance, bukan pada the policy, bukan the policy was wrong. Lepas tu dari tahun ke tahun increase. Adakah mungkin sebab business sekarang dia orang tak play music, dia orang tak mainkan music, ataupun like agihan royalty tu semua dibayar kepada komposer luar negara, sebab kita dah mula dengar lagu dari kan more songs from outside the country, so our money goes out. Is it that? Every year until 2 years ago, more than 50% duit memang keluar negara. Every year more than 50% keluar negara, and yet at the same time kita punya collection memang increase. Tetapi itulah, I think the biggest problem is the distribution tu. Was it fair? Was it accurate? Saya memang pernah tengok lah, dan saya pernah dengar dan saya tengok sendiri daripada orang-orang lain yang menyatakan bahawa last kali lagu diorang menjadi hit adalah 15 tahun yang sudah. Tetapi dari tahun ke tahun mereka mendapat jumlah yang sama banyak aja. Wahalkan grup yang macam saya start dalam lebih kurang tahun 2000. Dan saya start terus independent. Saya tidak duduk di bawah international publisher. Orang macam saya jatuh naik royalty kita sangat-sangat ketara. Di masa yang sama, orang yang macam dorang ni, satu group of people ni yang dah tak ada lagu hit dah lebih kurang 15 tahun, setiap tahun sama je. Dan bukan dia seorang, ramai orang-orang macam tu. Itu daripada saya tak masuk akal. Saya rasa orang-orang macam Noh Hujan contohnya. Sorry, you your own publishing ataupun you dengan saya sendiri sekarang. Saya sendiri. Kalau you sendiri,
dalam masa 5 tahun ni you akan nampak macam mana you punya royalty very volatile. Fluctuate lah. Yeah, it will fluctuate. Whereas orang-orang lama tidak, dia kekal kan tu. Bila MRM jatuh 50% dulu, dia orang pun jatuh 50%, tetapi at the same spot, at the same vector. Ada yang jatuh sampai 30% tinggal masa tu. Ya. Jadi sikit sebanyak yang badan perlesenan ni, kalau in regards to MACP, saya rasa bahawa kita kena audit lah. Sekarang kawan kita Audimok dan Aubrey Soweto sekarang telah menjadi board of director. Saya harap mereka akan dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab yang baik untuk semua orang. Harap-harap begitulah. Ya, untuk menjaga kepentingan semua orang. Itu nombor satu. Dan mengenai dengan MRM, saya rasa personally saya rasa tutup pun lagi bagus lah. Walaupun kita telah kerugian banyak wang, ya. Because kita punya nasib tidak boleh digandingkan dengan para pemilik labels. Dia akan menyusahkan kita. Tapi nanti orang yang bayar ni, adakah dia orang akan anggap kita tak serius? Tiba-tiba ada MRM, ada MACP, ya, betul. Ya, betul. Kita terpaksa menghadapinya. Kerana apa? Kerana MYPO sangat lemah. MYPO tidak menjalankan tugas mereka. Ini kalau orang MYPO dengar pun, saya rasa ini adalah hakikat. MYPO gagal untuk menjalankan tugas mereka. Kita tahu, saya tahu bahawa baru-baru ni ada pertemuan antara Menteri Saifuddin Abdullah dengan wakil-wakil MYPO. Saifuddin Abdullah tanya, apakah kedudukan MRM? Bukan memalukan, tapi sangat frustrated, macam sangat sedih lah. Saya harap dengan kerajaan yang baru ni diorang membantu lah nanti. Saya pun harap macam tu. Memang frustrating lah sikit. Sebab kita sebagai penulis kan, kita dengar our infrastructure is macam like crumbling for music in Malaysia. Rasa macam tu lah. And then apa yang usaha kita semua kan macam we doing this but right at the core of it is so itulah. Betul. Especially you dan kawan-kawan saya macam Ibnu Ringkarnain, Sirkan, penulis baru kan, yang banyak hit sekarang tau. Tetapi di zaman korang punya banyak hit, tetapi korang tidak dapat menikmati pulangan yang setimpal dengan hit yang korang dapati. Itu adalah satu kesedihan lah. Dan apabila MRM tutup, pasaran akan mengketawakan kita dan akan mengambil kesempatan. Sekejap nak buat macam ni, lepas tu nak buat macam tu. Sekarang saya kena bayar pada 4 orang. Siapa saya nak bayar? Betul lah. Nanti langsung dia orang tak nak bayar semua. Langsung dia orang tak bayar. Lepas tu sekarang pun dilanda COVID-19 kan? Betul. Semua orang susah actually. Sekarang semua susah. Ya. Bukan pemuzik saja, semua. Everyone. Betul. Whole world semua. Ya, betul. Saya sebenarnya nak cuba tutup dengan cerita yang lebih gembira, lebih seronok ah. Ada tak cerita yang gembira? Sebenarnya okey. Saya ada buat satu video pendek tau itu hari. Macam kononnya tutorial mengenai perkataan hati. Oh, hati. Hati. Gantikan hati dengan Koteh. Perkataan apa? Koteh. Dia akan bawa meaning yang sama. Sebenarnya video klip tu lebih kurang 9 minit. Sebenarnya ianya lebih pada 9 minit. Tapi saya dah potong. Salah satu lagu yang ada hati adalah satu lagu nyanyian Hil Husaini, ciptaan Ezra Kong dan Hil Husaini, Hati. Saya suka lagu tu. Lagu tu modern. Thank you. Tapi bila saya nak buat benda tu, saya nak gunakan lagu hati. Nombor satu, saya susah nak nyanyi lagu hati tu because saya belum familiar lagi dengan lenggok dia. Saya ingat
that I thought the idea tu datang dari lagu Elizabethan. Dari hati turun ke kot. Kan? I thought it came from that. Uh, Lepas Ya. tu dan saya tak buat kerana saya rasa mungkin lain kali saya akan buat satu tutorial kenapa saya suka lagu hati tu. Tapi saya nampak energy ah. A lot of energy. Oh, in your video masa buat video tu kan, nampak happy. Saya rasa I don't have that kind of energy. Oh, Mana abang Ed dapat semangat macam tu? Where you Saya get pun it tak- from? saya memang mempunyai banyak nervous energy saya rasa. Tapi tak nampak nervous lah, nampak confident lah. That video. Saya ni macam tu lah. Kalau kadang-kadang saya confident, kadang-kadang saya tidak confident langsung. Tadi kan masa kita awal mula buat tadi, you cakap you dalam production you sentiasa ada doubt kan? Keraguan. Ya. Yeah. Generally, I think that you are that type of a person. You melalui kehidupan ni dengan sentiasa ada doubt. Are you a religious person? Religious, spiritual. Tiba-tiba. Sorry kalau macam terlampau direct macam tu tadi ke? Ni soalan yang I nak elak ni sebenarnya. Elak. You are a spiritual person. Can you define spiritual? Spiritual tu macam mana? Percaya pada jin ke? Ataupun dari segi kerohanian tu maksudnya? Yalah. I like the connectedness. Yes. Connectedness. I think I'm very connected. Right. Yeah. I think so. Yeah, in that sense I'm spiritual lah. Dari segi from superstitious, no lah. Faham. Like, yeah. How about you? Abang Ed macam mana? Dari perbualan saya dengan kawan saya, Aidit, dia pun setuju yang saya lebih spiritual lah daripada saya seorang yang religious. What is spirituality for you? I really don't know, but I think spirituality is the ability to be grateful, the ability to appreciate whatever you have, the ability to be connected to now, Staying in the moment. staying in the moment, the desire to be authentic lah. Saya setuju sangat lah actually. In this respect, I totally agree. Saya rasa itu yang saya cari lah. Cuma, you know lah, music sometimes you cannot always be fully authentic. You have to please. And mungkin like orang macam M. Nasir, they are truly authentic. So maybe that's why they last so long. Or at least they have works that are really authentic. Yeah. I think this will go back to what I said earlier lah. Kita kena buat banyak. We have to produce a lot. So in producing a lot, that we can get some room to be ourselves and some space to be ourselves and rooms to cater for others. Yeah. I will dengar that nasihat lah. Bukan nasihat lah. Nasihat ni macam abang-abang lah. Saya tak suka jadi abang-abang, pakcik-pakcik. I don't want. I want to be brother cool. But it's true lah, memang benar. Sebab masa I mula pun I buat banyak, I buat banyak demo. 18 demo I buat untuk Faizal Tahir before he took Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. You punya. 18 songs before. So memang you kena buat banyak lah, like you say, untuk
mengasah kemahiran tu kan. Ah. Yeah, it's true lah. It's true. And maybe not from the start also, but maybe even towards the middle of your career, towards the end of the career, you have to do the same thing to actually stay in the game lah. Hard work lah. Maybe the secret is hard work. It doesn't change kan. Yeah, The secret does betul. not change. Yeah. Hard work. That's the secret. But try to have fun also lah. Yeah lah. While working hard. Masa COVID ni down sikit. Later we have fun lah. Lepas ni, Yeah lah, Yeah. hopefully bounce back lah. ya betul. Sikit lagi. Yang hajat, hajat pula. Hati tu. Hati, yeah. Hati susah tak nak buat hati? The production of hati, writing the lyrics for hati. I rasa tak. Dia memang natural lah buat lagu Yeah. hati. Yeah. I ingat lagi saya kat sini on gitar. Saya tengah main satu riff kan, and then Hill macam like, best lah riff tu, and then dia nyanyi terus melody tu, and then that was it lah. And then lyric kita tulis, very fast also. Dia ada idea dia, saya ada idea, and then dia nak that hook at the end of the chorus. Yang mana satu hook dia? I tak ingat lagu hati. Itu. Ya, dan hati tu. I tak ingat. Is it hati? And the one after the chorus, that line. I know the song. It's just I cannot remember the melody now. Ya, faham. Yeah, Faham. I kena search. Sebab tadi I tengah buat lagu lain, so is dia kacau. My whole brain is that song, so Oh, okay. yeah. So faham. sometimes I forget the other song because I'm on that song, that other thing. But I know Faham. which song that is. I know which song hati. Bagus lah. So tahun ni apa kita boleh expect daripada Ezra Kong dan El Husaini? Tahun ni. Ketepikan coronavirus, sepatutnya apa yang kita boleh expect? Saya harap lagu yang best lah. Ada siapa-siapa yang kita should look out for soon? Hill dia ada buat banyak projek dia sendiri, Hill. So I'm doing one with Hakim and Kaka and dua rapper Noki and Loka B. So tapi saya tak pasti dia keluar bila dia akan keluar. And I'm working on Baby Shima, one new artist, Iman Troy. I tak pasti what Hill is doing now, but I'm sure it's memang gempak lah Hill. Who to look out for? Dalam industri ni siapa yang menarik lah sekarang? Who to look out for? Sebenarnya saya dah hilang direction langsung lah. Saya tak tahu, saya dah tak mengikuti perkembangan sangat lah. Sejak ada Spotify ni, saya dah berada dalam dunia saya sendiri ya. Saya tak boleh lari daripada Billie Eilish dan Weeknd. I love dan Billie Kendrick Eilish. Lamar. The Weeknd Menarik pun kan? best. Billie Eilish, wow. Post Malone, for me Post Malone, Billie Eilish lah. Tapi playlist saya sekarang banyak lo-fi, chill hop, jazz, lo-fi style. Ya. Yang benda-benda yang tenang. And music, frequency music yang yang main bowl tu. So I listen to that. Bunyi Mendengar hujan. lagu-lagu yang tenang, tetapi menghasilkan ialah lagu-lagu yang rancak. No choice. Betul lah, bagus lah tu. Kalau kita dengar lagu yang rancak, kita nak hasil lagu rancak, tepu otak dah. Kan. Tepu, memang tepu. Tepu, tepu is the right word. A lot lah. Memang pekat lah. Pekat. Tepu. Ezra, thank you so much for your time, Ezra. Dapat juga kita spend time akhirnya berdua berbual. Jauh Kita betul. jumpa lah. Coffee ke. Cantik. Bincang pasal MSCP, benda yang tak boleh dibincang online. Ya.
Ya. Kan nyaman. Itulah tu, Terima thank you kasih. for time. Saya harap Thank you for your time. untuk mendengar lagi lagu-lagu ciptaan korang. Saya pun sama. Semoga lagu-lagu ciptaan korang akan terus mewarnakan keindahan muzik kita. And stay And I hope to see your videos more often. Dah makin bertambah dah. So bila interview M Nasir? Interview M Nasir kena tunggu selepas habis PKP lah. Sebab apa, dia tidak berapa techno savvy lah sangat. Oh, okay. So kena in person lah. Kena in person, betul. I'll wait for that lah. Right. Okay Ezra, thank you so much. Thank you so much. Jumpa lagi. Yeah, Good night. malam. Bye. Watak sebegini aku berlaku